Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini saya melihat posting di Facebook berkaitan isu Tarikat Naqsyabandiyah Aliyah Sheikh Nazim Al-Haqqani yang pernah diharamkan di seluruh Malaysia sebelum ini. Tiba-tiba datang pula fatwa baru kata yang ia tak haram dan boleh diamalkan asalkan tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan uruf setempat. Saya sudah buat satu video sebelum ini berkaitan tentang kerisauan dan harapan saya supaya pihak fatwa yang mengeluarkan kenyataan berkenaan menyebutkan adakah dakwaan mereka terhadap tarikat ini sebelum ini adalah salah dan sesat? Adakah mereka tidak membuat kajian sebelum memberikan keputusan? Atau adakah berlaku kecuaian ketika mengharamkan tarikat ini sebelum ini? Atau adakah ahli-ahli tarikat ini semuanya telah bertaubat seperti permintaan fatwa sebelum ini sehingga tarikat itu sudah bertukar wajah lalu bertukar hukum kepada mereka? Kesemua persoalan ini belum terjawab. Kemudian semalam saya sebutkan bahawa Dr. Rozaimi Ramli Hafizahullah sebagai Rektor College Universiti Islam Perlis berhajat mengadakan sesi dialog antara Dr. Aiman Al-Kiti Hafizahullah dan Ustaz Salman Ali Hafizahullah bagi mengulas isu ini. Tetapi hari ini saya dapat maklumat bahawa Dr. Aiman Al-Kiti menolak tawaran berkenaan dengan alasan tak masuk di akal. Dr. Aiman adalah orang yang paling patut membentangkan kepada kita bahawa fatwa sebelum ini salah kerana beliau sendiri adalah salah seorang ahli majlis fatwa. Demikian juga beliau sendiri berprogram dalam program tarikat ini sedangkan ketika itu tarikat ini masih lagi di label haram. Anda boleh rujuk banyak dapatan di media sosial yang menunjukkan beliau mengikuti dan mengisi kuliah untuk tarikat ini. Katanya sebab dia dah jadi ahli majlis fatwa maka dia tak layak untuk hadir berdialog. Sedangkan yang sepatutnya sebab dia adalah ahli banyak majlis fatwa lah dia paling sesuai untuk berdialog. Terangkan kepada kami persoalan-persoalan yang kami tak faham berkaitan tentang penghalalan setelah pengharaman ini. Takkanlah kerja ahli majlis fatwa hanya berbincang dan mengeluarkan hukum sahaja. Takkan tidak ada medium penjelasan, penerangan dan pendetailan. Sahabat-sahabat, saya mahu tekankan bahawa agama ini bukanlah milik sesiapa. Ia milik Allah Ar-Rahman Al-Malik Al-Jabbar. Milik Allah. Jadi kita tak boleh dakwah sesuatu dengan lidah kita melainkan kita mengetahui sama ada secara pasti atau ijtihad bahawa Allah meredai ucapan dan tindakan kita. Kerja halalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu adalah milik Allah. Sesiapa yang sesuka hati mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, dia telah melampaui batas dan melanggar hak mutlak Allah dalam pentadbiran hukumnya dan telah melakukan sesuatu bersifat syirik. Seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan bihi Allah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh zalimina lahum 'adzabun alim. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan Allah Azza wa Jalla, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Ia juga perbuatan yang menyerupai kaum ahli kitab Yahudi, Nasrani kerana membenarkan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka menentukan apa yang halal dan haram sesuka hati. Allah Ta'ala sebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik selain dari Allah dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih ibn Maryam sedang mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka apabila anda nak haramkan sesuatu yang telah dihalalkan, anda perlu kemukakan bukti daripada dalil Al-Quran, kemukakan bukti daripada dalil As-Sunnah. Bagi tahu dekat kami kenapa asalnya tarikat itu yang halal tiba-tiba dia jadi haram. Kenapa yang telah diharamkan tiba-tiba jadi halal pula? Alhamdulillah, sebelum ini sudah disebutkan sebab pengharaman. Saya rasa pihak fatwa telah menjalankan amanah dengan baik. Sehingga saya sendiri dan kawan-kawan kita yang mengajak kat masjid, mengajak kat surau, berkempen untuk orang ramai menjauhi tarikat
ini. Kita tahu ini bukan isu sekadar tarikat. Ini bukan isu sekadar Naqsyabandiyah. Tetapi ini isu Syekh Nazim Al-Haqqani dan pengikut-pengikut dia. Katanya di dalam fatwa sebelum ini, tarikat Naqsyabandiyah atas pimpinan Syekh Nazim ini mengamalkan wahdatul wujud, bertentangan dengan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Okey, kita boleh terima memang banyak bercanggah dengan banyak dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab wahdatul wujud memang tak boleh. Telah menjadi kesepakatan para ulama terhadap hal ini. Jadi jika ia wujud dalam satu-satu kumpulan, wahdatul wujud dalam mana-mana kumpulan itu patut dibanteras. Kita setuju patut dibanteras kumpulan Naqsyabandiyah, Aliyah, pimpinan daripada Syekh Nazim Al-Haqqani. Sidi Ahmad Ar-Rifai menyebutkan mengenai tarikat tasawuf yang sebenar. Kata beliau, kullu haqiqatin khalafati syariah fahiya zandaqah. Setiap hakikat ataupun tarikat yang bercanggah dengan syariat, maka ia adalah zindik. Ini adalah peringatan yang berat kepada kita daripada Sidi Ahmad Ar-Rifai. Sehingga kita perlu menilai sesuatu itu atas neraca agama. Sekiranya yang asal tarikat itu okey, tak ada masalah, dia tak bercanggah, kita boleh lakukan. Tiba-tiba awak nak haramkan dia, awak perlu menyatakan apakah yang bercanggah dengan agama. Demikian juga anda nak halalkan perkara yang telah diharamkan, anda perlu keluarkan bukti. Kita nak tahu, hari itu kata menyeleweng, sekarang kata boleh diamalkan pula. Ada sebab tak? Apa yang menyebabkan keputusan itu berubah? Adakah mereka sudah tidak lagi wahdatul wujud? Mereka sudah tidak lagi percaya qazah? Tidak lagi percaya kepada martabat 7? Tidak lagi berpegang pada hadis-hadis palsu? Yang ni kita nak minta Dr. Aiman Al-Kiti atau abang dia Dr. Afifi Al-Kiti terangkan. Bahkan sudah jadi isu dalam masyarakat dah bab ni. Memang patut diberikan penjelasan dan dibongkarkan amalan-amalan tarikat ini. Kerana tak perlu takut. Kalau ikut mereka kata tak menyeleweng, nak takut buat apa? Saya secara peribadi bimbang dengan tarikat Syekh Nazim ini. Satu kajian PhD daripada Dr. Muhammad Ashran Safwan mengkaji berkaitan tentang isu ni. Tajuk tesis PhD beliau ialah Pemikiran Akidah Syekh Nazim Al-Qubrusi menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan duk pergi kata Dr. Muhammad Ashran Safwan ni geng Wahabi pula. Dia ni memang lawan Wahabi sungguh-sungguh. Ibn Taymiyah pun dia kata mujassimah dan melakukan tajsim. Tapi menariknya, kajian PhD beliau mengkritik keras tarikat Naqsyabandiyah Aliyah Syekh Nazim Haqqani ini. Beliau sebut bahawa tarikat ini menyeleweng dan menyanggahi akidah Ahlussunnah pada isu akidah. Kita tak payah sembang sangat pada isu-isu fiqh kerana isu fiqh ini terbuka kepada khilaf-khilaf yang pasti boleh kita nilai. Pasti kita boleh timbang dengan timbangan khilaf yang cukup banyak. Tetapi bila dia sebut pada isu akidah, maka kita perlu berhati-hati dalam hal ni. Jom kita semak 10 isu akidah yang wujud pada isu Syekh Nazim Haqqani ini yang disebutkan di dalam tesis PhD Dr. Ashran tadi. Saya letakkan link untuk tesis berkenaan dekat description kat bawah. Pertama, Syekh Nazim sebut bahawa tauhid adalah kesatuan dengan Allah, kesatuan perbuatan, kesatuan nama, unity of holy names, dan kesatuan sifat, unity of his holy attribute. Sedangkan ahli sunnah berpandangan bahawa ini adalah wahdatul wujud, ini adalah wahdatul mutlaqah, dan ini adalah al-ittihad. Menurut ahli sunnah seperti mana disebutkan oleh Qadhi Al-Baqilani rahimahullah, au tauhid lahu wal iqraru bi annahu sabitun mawjud wa ilahu wahid fardu ma'bud laisa kamitslihi syai' ala ma qarrara bihi qauluhu ta'ala wa ilahukum ilahun wahid. Tauhid ialah mengakui bahawa sesungguhnya dia, yakni Allah, sungguh ada dan dialah Tuhan yang esa, yang disembah, yang tidak serupa dengan sesuatu sebagaimana yang telah diperjelaskan oleh firman Allah Azza wa Jalla, dan Tuhanmu ada Tuhan yang esa. Berdasarkan perkataan Al-Baqilani ini, jelas maknanya bahawa pengistilahan tauhid yang diperakui oleh para ulama tauhid ialah meyakini bahawa Allah itu esa, tiada sekutu bagi dia dan dia tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi akidah yang dibawa oleh Syekh Nazim menyimpang dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak mengikuti kefahaman sebenar Ahli Sunnah. Yang kedua, Syekh Nazim mendakwa bahawa Allah SWT boleh meresap ke dalam makhluk, iaitu keyakinan
yang dinamai dengan hulul, sehingga Allah akan mengimplankan sifat-sifatnya ke dalam tubuh makhluk. Sedangkan keyakinan Allah Ta'ala meresap masuk ke dalam badan hamba itu adalah keyakinan sebahagian golongan Kristian yang mengimani bahawa Allah meresap masuk ke dalam badan Nabi Isa AS. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah, ini akidah Kristian. Ia sesat lagi menyesatkan. Yang ketiga, Syekh Nazim turut meyakini bahawa Allah SWT boleh mengambil tempat dengan berada bersama-sama dengan makhluk secara hakiki, sehingga Allah boleh bersama-sama dengan seekor semut. Syekh Nazim juga dakwa seseorang boleh melihat Allah di dunia dengan hanya melihat kepada Nabi SAW, sebab Nabi SAW sentiasa bersama dengan Allah secara hakiki. Begitu juga Syekh Nazim turut mendakwa Allah berada di mana-mana dalam makhluknya, dalam batu-batu, dalam gunung ganang, juga dalam pokok-pokok. Keyakinan seperti ini biasanya datang daripada orang yang meyakini keyakinan hulul dan ittihad. Ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah, ini keyakinan punah ghanah. Keempat, selain dari menisbahkan tempat bagi Allah SWT, Syekh Nazim Haqqani turut mendatangkan pemikiran tajsim dan tashbih apabila mensifatkan Allah dengan anggota-anggota badan. Dr. Muhammad Ashran Safwan mendapati, dia kata dalam tesis itu, dia kata dia mendapati, penulis mendapati hal ini kerana berkemungkinan besar Syekh Nazim tidak mahir dalam bidang akidah dan tauhid. Bukan saya kata, Dr. Muhammad Ashran Safwan, seorang pengkaji ini, dia mengatakan hal berkenaan. Apabila Syekh Nazim berinteraksi dengan beberapa nas syarak seperti Al-Quran dan hadis yang berbentuk mutasyabihat, maka beliau cenderung untuk berpegang pada zahir semata-mata. Antara kenyataan beliau menetapkan Allah mempunyai mata, muka yang hakiki, tangan yang berbayang dan bahu. Selain anggota badan, beliau juga sebut Allah mempunyai kecantikan dan kesempurnaan yang dimanifestasi kepada perempuan dan lelaki. Penisbahan anggota badan terhadap Allah merupakan suatu kepincangan yang besar dalam akidah. Seorang ulama ahli sunnah wal jamaah daripada kurun salaf, iaitu Al-Imam At-Tahawi, menyebutkan dalam kitab dia Aqidah At-Tahawiyah, dia sebut wa ta'ala 'anil hurudi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Maha suci Allah daripada segala saiz, batas akhir, batas sisi, anggota kecil, anggota besar, dan dia tidak menyeliputi oleh arah yang enam. Kelima, Syekh Nazim menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan cahaya yang berpindah dari satu nabi ke nabi yang lain, sehingga Idris AS dan Ismail AS, malah iblis dilaknati kerana tidak sujud kepada Adam AS dan cahaya Muhammad ini. Kenyataan seperti ini mungkin dibina berdasarkan hadis Jabir mengenai Nur Muhammad yang kandungannya banyak bercanggah dengan usul akidah. Bahkan tokoh hadis Sufi Al-Ghumari rahimahullah menghukum hadis berkenaan sebagai hadis maudhu', hadis palsu, dengan perincian yang telah dijelaskan oleh Al-Ghumari rahimahullah dalam kitab dia Mursyidul Hair. Ini kerana jika hang teliti sungguh-sungguh, Allah SWT sendiri menjelaskan bahawa Nabi SAW itu sendiri adalah manusia. Dia dicipta daripada tanah, dia bukan cahaya. Bahkan Nabi diperintahkan untuk memberitahu perkara ini. Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu yang diberikan wahyu kepada aku. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa, tiada sekutu. Kalimah basyarun adalah merujuk kepada apa yang berasal dari sulbi Adam, yakni yang dicipta dari tanah, bukannya cahaya. Demikian juga pentakrifan Rasul sendiri merujuk kepada manusia, lelaki yang diwahyukan oleh Allah kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Harus ke atas mereka, harus juga atas kita. Mereka boleh minum, mereka boleh makan, kita boleh minum, kita boleh makan, mereka boleh kahwin, mereka boleh beranak, macam kita juga. Al-Laqani sebut ba'asahullahu lil anbiya war rusul minal bashar. Allah Ta'ala mengutuskan para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Wa jaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa'i fil hilli. Dan harus pada hak mereka seperti makan dan seperti jima' dengan wanita yang halal buatnya. Ulama tauhid dari kalangan ahli sunnah wal jamaah bersepakat terhadap pentakrifan ini yang membatalkan keyakinan Muhammad itu adalah tercipta dari cahaya. Jika pemaknaan Muhammad itu adalah
cahaya daripada sudut majazi, maka yang baru maksud yang benar. Tak ada masalah bab nak kata majazi, dia boleh takwil Muhammad itu adalah petunjuk, membawa petunjuk kebenaran, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya petunjuk. Hal ini tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah, so tak ada masalah. Tapi yang hampir kata dia nur sungguh, itu masalah. Yang keenam, Syekh Nazim pernah menyamakan kemuliaan yang diterima oleh Nabi SAW ini adalah sebagaimana kemuliaan yang diterima oleh Ratu Elizabeth. Kenyataan ini sangat berbahaya kerana menyamakan kemuliaan Nabi SAW dengan orang yang bukan Islam. Para Nabi itu sekaliannya, semuanya lebih mulia dari sekalian alam ni. Tiada makhluk yang lebih mulia daripada para Nabi dan tiada yang setara kemuliaannya berbanding dengan para Nabi. Ini yang kita faham dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Al-Asy'ariyah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan semua para nabi itu kami memuliakan mengatasi sekalian alam. Ketujuh, Syekh Nazim mendakwa bahawa Imam Mahdi alaihi salam telah muncul pada tahun 1960 dan 12,000 orang wali telah berbai'ah kepada Imam Mahdi pada tahun itu, sama ada secara fizikal maupun secara mimpi. Selain itu, Syekh Nazim juga telah menentukan tahun kemunculan Imam Mahdi akan berlaku sebelum tahun 2000 apabila teknologi musnah dan perang dunia berakhir, perang dunia ketiga berakhir. Ini juga hanya ramalan yang dibina berdasarkan keadaan ketika itu, di mana berlaku sedikit kekacauan di kalangan umat manusia bahawa teknologi akan musnah kerana komputer hanya ditetapkan pada waktu itu dalam kiraan 90 saja. Jika masuk angka 2000, maka teknologi akan musnah kerana tidak lagi berupaya kerana bermula dengan nombor 00. Dan perkara ini telah terbukti tidak sahih. Bahkan perang dunia pun tak berlaku lagi. Orang beriman pastinya mengimani hadis Nabi berkaitan tentang Al-Mahdi. Kita beriman semua, kita percaya. Namun waktu kemunculan itu termasuk dalam perkara gaib. Sebagaimana orang beriman mengimani wujudnya Dajjal, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Namun orang beriman tidak tahu bilakah ia akan berlaku kerana ia adalah pada ilmu Allah. Nabi SAW tidak memberitahu kita secara spesifik. Lalu bagaimana seorang yang boleh mendakwa dia mengetahuinya? Melainkan hanya sekadar dakwaan untuk meraih sokongan dan publicity dalam kalangan masyarakat. Ke-8, antara dakwaan melampau Syekh Nazim ialah beliau mendakwa Queen Elizabeth dan putera Charles, orang yang terpercaya malah menyatakan putera Charles itu keturunan Nabi SAW dan berada atas jalan kebenaran. Dan meramalkan pada tahun 2000, putera Charles akan menjadi Raja England dan menjadi Sultan Khalifah Islam. Oh, memang teruk. Ke-9, dalam mengiktiraf keimanan dan keislaman seseorang, Syekh Nazim dilihat sangat mengambil mudah. Syekh Nazim mendakwa bahawa jika seseorang mengucapkan syahadah pertama, asyhadu an la ilaha illallah, sudah memadai tanpa syahadah yang kedua. Itu tak benar. Dan yang ke-10, beliau juga mendakwa semua agama membawa kepada kebenaran seperti agama Buddha kerana ia juga membawa kepada mengimani Allah. Ini dia sebut dalam kitab-kitab dalam buku dia. Tanpa ragu dia sebut, dia katakan bahawa semua agama mengajak manusia menyembah Allah. Semua agama dia kata tak ada beza. Apa yang penting ialah mencapai darjat hak Haqqani dan Rabbani. Itu kata dia. Kenyataan ini sangat bercanggah dengan dalil-dalil yang nyata. Agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam saja. Mana ada Buddha, Hindu, pelbagai ni. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam surah Ali Imran, Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Malah Allah Ta'ala sendiri menyatakan bahawa sesiapa yang mengambil selain daripada Islam, maka dia tertolak. Justru terbatallah dakwaan Syekh Nazim bahawa semua agama juga mengajak manusia kepada menyembah Allah. Keyakinan seperti ini membawa kepada kebebasan beragama dan sangat-sangat bercanggah dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan. Sahabat-sahabat, inilah hakikat agama yang dibawa oleh Syekh Nazim Al-Haqqani. Kepincangan-kepincangan yang wujud dalam kitab-kitab dia yang banyak. Lebih kurang 12 kitab dia menyebutkan dalam hal ni. Bahkan hampir tidak dijumpai kitab-kitab dia yang murni semurni-murninya. Mempunyai kesilapan-kesilapan dalam akidah dalam bab ini. Oleh sebab tu kita okey apabila orang mengatakan tarikat ini bercanggah pada peringkat awal, tapi tiba-tiba mengatakan bahawa ia tidak pula bercanggah. Lalu saya sangat berharap semoga ada penjelasan. Adakah kenyataan Syekh Nazim Haqqani ini dia boleh ditimbal balik lagi
ataupun kenyataan-kenyataan ini tak benar walaupun telah wujud dalam kitab-kitab Syekh Nazim Haqqani. Wallahu ta'ala alam. Kalau anda nak dapatkan penjelasan lanjut berkaitan tentang hal ni, anda pergi ke link PDF saya letak dekat bawah, link PDF tesis PhD Dr. Ashran itu dekat bawah. Anda boleh tengok, anda boleh baca, banyak lagi yang dia kupas, banyak lagi yang dia bongkarkan di dalam isu Syekh Nazim Al-Haqqani. Kalau anda nak baca berkaitan tentang tarikat lagi, ajaran salah dalam tarikat, anda boleh dapatkan buku ni dekat link. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang merosakkan masyarakat. Akhirnya kita diselamatkan akidah kita. Kita hidup dalam keadaan iman, kita mati dalam keadaan iman. Terima kasih banyak sahabat-sahabat kerana menonton. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.